الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهتدين ومن اكتفاه واتبع هداه إلى يوم الدين. خلق الله الإنسان في هذا الكون وكرمه وعظمه وجعله ناطقا وجعله عاقلا وجعله مكلفا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وجعله خليفة في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان الذي جعله الله مكرما في هذا الكون جعله سيدا في هذا الكون وجعله مسيطرا على هذا الكون وسخر له هذا الكون. قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah dan keluarga dan para sahabat, Al-Habib Umar mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan penuh penghormatan, diberi kemuliaan oleh Allah, diberi akal pikiran oleh Allah, diberikan perintah dan juga larangan untuk ditaati oleh manusia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang bermaksud sesungguhnya kami, yakni Allah telah memuliakan, yakni anak-anak Adam. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Allah memuliakan anak-anak Adam. Allah juga Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak Adam ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud sesungguhnya aku, yakni Allah, telah menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, yaitu manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai ketua, sebagai tuan, sebagai majikan, sebagai pengurus di atas alam, di atas dunia ini, di atas alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk ini tunduk dan mengikut atau dijadikan oleh Allah untuk kegunaan manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud Allah telah menjadikan untuk manusia segala sesuatu untuk dipergunakan. الإنسان ليس أقوى شيء في هذا الكون، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر له وسخر له الأرض وسخر له السماء، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالإنسان هذا المكلف الذي جعله الله عاقلا وناطقا وعلى خلقه سبحانه وتعالى أرسل له الرسل مبشرين ومنذرين يعلمون الناس توحيد الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هؤلاء الرسل بلغوا الرسالات إلى أممهم، وقص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم قصصا كثيرا للأنبياء عليهم السلام ورسالاتهم إلى أممهم، وأن أممهم منهم من آمن ومنهم من كفر. آخر هذه الرسل وأفضلها وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى وأول من خلق صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk yang paling kuat daripada seluruh makhluknya Allah. Akan tetapi semua makhluk dijadikan oleh Allah untuk manusia, walaupun ia tidak melebihi kekuatan makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan semua yang di langit dan di bumi diciptakan oleh Allah untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dan Allah telah menjadikan segala sesuatu yang di langit dan juga di bumi untuk manusia, yakni segala yang di langit dan juga di bumi untuk manusia. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang dihormati dengan akal fikiran, dihantarkan oleh Allah untuk mereka, para nabi dan juga para rasul, untuk menyampaikan berita gembira dan juga peringatan, untuk menyampaikan kepada manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih
daripada sekian ramai makhluknya. Allah memilih daripada sekian ramai makhluknya, makhluk-makhluk yang terpilih baik daripada kalangan malaikat dan juga daripada kalangan manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan juga rasul. Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim banyak kisah mengenai para nabi dan juga risalah-risalah mereka, dan diceritakan bagaimana umat-umat nabi-nabi tersebut ada yang beriman, ada yang tidak. Dan di antara nabi yang diutus oleh Allah adalah nabi penutup kepada seluruh para anbiya, nabi yang terbaik, nabi yang terunggul, nabi yang pertama dicipta walaupun di akhir diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والإنسان بالفطرة التي فطره الله عليها والنواميس الكونية التي في هذا الكون، جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بطبعه وفطرته يعشق الجمال ويعشق كل شيء زين، فعل أو قول أو خلق من الخلق له صفة من صفات هذا الجمال. وقد جمع الله الجمال كله والكمال كله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحسن الناس خلقا وخلقا وأحسنهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا وضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه، إلى آخر صفاته الكريمة. والإنسان بطبعه يعشق الكمال الذي هو متجسد في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini memiliki fitrah, dan di alam semesta ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala undang-undang yang pada setiap ciptaannya tertakluk kepada undang-undang tersebut. Manusia pada fitrahnya itu menyukai kepada keindahan. Manusia pada fitrahnya menyukai kepada kesempurnaan. Baik itu keindahan pada kata-kata, keindahan kepada perbuatan, atau apa saja yang ada pada keindahan yang dilihat dan dirasa oleh manusia. Dan juga manusia suka kepada kesempurnaan. Pada sukanya manusia secara fitrah kepada kesempurnaan dan kepada keindahan, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kesempurnaan dalam keindahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keindahan pada akhlaknya, keindahan pada bentuk tubuh badannya, sehingga disifatkan keindahan Rasulullah pada akhlaknya seperti Al-Quran, sifatnya suka memaafkan. Bila ada kesalahan terhadap dirinya, beliau mudah untuk memaafkan. Tetapi kalau kesalahan itu melibatkan kepada hukum hakamnya Allah, maka tiada setegas Rasulullah untuk menghentikan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian manusia itu suka kepada kesempurnaan dan keindahan, yang segala kesempurnaan dan keindahan ada kepada Rasulullah. ولذا نجد جميع البشرية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم العقلاء منهم والحكماء منهم كلهم معجب بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من يتحدث عن كلامه، ومنهم من يتحدث عن أخلاقه، ومنهم من يتحدث عن صفاته، ومنهم من يتحدث عن خصائصه. فكل هذه الأمور نابعة من حب الناس لهذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. نطقت ألسنتهم بمدحه عربا وعجم. لن تجد هذه الأوصاف لرسول الله في اللغة العربية وحدها، ولكنها في جميع اللغات. في جميع اللغات كلها ممادح لسيدنا رسول الله. حتى الشعراء من الأمم المعادية لرسول الله، الشعراء والفضلاء والفضلاء كلهم كانوا يمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأمم الأرض في جميع لغاها كلها تحتفي بميلاد طه. لما لا تحتفي بأكرم مولود به الله عزها وحماها؟ ونحن بحاجة إلى أن نذكر صفات رسول الله، وأن نتأسى برسول الله، ليعمق الحب في قلوبنا ولننشره بين الناس،
حتى يكون للناس شيء مما نشره الله سبحانه وتعالى في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، في تقريراته صلى الله عليه وسلم، في أفعاله صلى الله عليه وسلم، في صفاته الخلقية والخلقية عليه أفضل الصلاة والسلام. Oleh sebab itu kita mendapati seluruh manusia yang memiliki akal fikiran yang waras untuk berfikir, tak kira apapun background masing-masing, pasti akan merasa takjub kepada kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takjub mereka itu baik pada kata-kata Nabi, atau akhlak Nabi, atau sifat Nabi, atau hal-hal yang khusus pada Nabi diungkapkan oleh mereka itu tentang baginda Rasulullah pada bahagian-bahagian tersebut adalah lahir daripada rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan rasa takjub mereka kepada baginda Rasulullah dalam bentuk pujian kepada baginda Rasulullah, sehingga lisan mereka memuji Nabi, baik Nabi dipuji dengan bahasa Arab atau dipuji dengan bahasa selain bahasa Arab, semua adalah lahir daripada rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta mereka pun yang memusuhi kepada baginda Rasulullah pun pasti akan menyebutkan juga tentang sifat-sifat mulia yang ada kepada baginda Rasulullah. Oleh sebab itu kita sangat memerlukan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta kepada baginda Rasulullah yang terungkap melalui perbuatan, sehingga dapat tersentuh hati ini kecintaan kepada Nabi dan menyebarkan tentang sifat-sifat Nabi ini kepada seluruh manusia. وشكر الله الشكر الوافر المتكاثر لفضيلة السيد عفيف الدين الجيلاني على هذه العادة الكريمة التي اتخذها، والفقهاء يقولون العادة تثبت بمرة، العادة تثبت بمرة. هذه العادة التي اتخذها على ضفاف الحولية الكبيرة لمولانا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، أحد أولاد رسول الله وأحد خلفائه الذين أحدثوا في هذا الكون في هذه الدنيا أثرا كبيرا ما زال ضوءه يلمع وما زال نوره يسطع في هذا الكون، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء الشيخ عبد القادر الجيلاني في القرن الخامس الهجري وجزءا من القرن السادس الهجري، والدنيا متغيرة والدنيا مبتعدة عن دين الله عز وجل، والسلوك الإنساني كله متجه إلى الملذات وإلى الأحوال الفانية في هذه الدنيا، فغير مسار الكون مسار هذه الدنيا كلها. وكان له بفضل الله النيابة عن سيدنا رسول الله كما سمعنا في قصيدة الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه. هذه القصيدة قالها الإمام الحداد في القرن 11 الهجرة قبل 400 سنة. هذه القصيدة قالها في بلاد حضرموت عندما هددت ببعض الجيوش لاجتياحها بما يخالف مذهب أهل تلك البلاد، وكان الجيش قد وصل إلى أطراف حضرموت، وكان جيشا عرمرما كبيرا، فاهتم سيدنا عبد الله الحداد بهذا اهتماما عظيما، وأنشأ هذه القصيدة في مدح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وتوسل إلى الله بالشيخ عبد القادر أن يدرع عن البلاد وعن العباد هذا البلاء الذي حل بهم. فما هو إلا أن كان الجيش في الطريق، فأرسل له الملك والقائد الكبير أن البلاد هناك في مركزها قد هددت فعودوا سريعا، فعادوا سريعا ببركة توسل بالسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. Rasa syukur yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang luahkan atau diberikan kepada Syekh Hafifuddin Al-Jailani, yang telah menjadi sebab adanya kita di tempat seperti ini pada kebiasaan yang mulia dan baik setiap tahun diadakan, yang mana kebiasaan yang baik itu bila dilakukan sekali dia akan berterusan. Ini adalah yang dimaksudkan adalah acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani, yang merupakan salah satu daripada keturunan baginda Rasulullah, salah satu khalifah
daripada banyak khulafa yang menjadi khalifah terhadap Rasulullah. Beliau yang menjadi sebab keberadaannya, menjadi sebab kesan dan bekas yang begitu dalam, dimanfaatkan ilmu dan manfaatnya di seluruh pelosok dunia, sehingga ajarannya terang dan bersinar hingga ke hari ini. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani yang berada pada penghujung abad yang kelima dan permulaan abad yang keenam. Pada waktu itu dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kelezatan-kelezatan keduniaan sahaja. Kehadiran beliau di zaman itu merubah keduniaan tersebut menjadi golongan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaannya merubah zaman pada waktu itu hingga ke hari ini. Beliau adalah merupakan mewakili dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita dengar tadi pada bacaan qasidah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang memuji kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang berada pada abad yang ke-11 daripada hijrahnya Rasulullah, yakni 400 tahun yang lalu daripada sekarang ini lebih kurang. Di Hadramut dahulu ada satu peristiwa besar yang akan terjadi, di mana ada satu kelompok yang dipimpin oleh satu ketua yang ingin memerangi atau merubah manhaj ataupun pegangan masyarakat di Hadramut pada ketika itu. Kelompok ini dipimpin oleh satu ketua untuk menyerang ataupun mendominasi kawasan Hadramut supaya berubah pegangan mereka. Maka Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menulis qasidah ini bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani agar supaya diangkat musibah ini yang akan menimpa ke Hadramut dengan adanya tentera-tentera yang akan menyerang Hadramut pada waktu itu. Menulis qasidah ini bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima harapan dan doa Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dengan salah seorang daripada ketua tentera itu menghantarkan seorang spy. Coba pergi ke Hadramut sana, tengok keadaan mereka macam mana. Maka diubah. Orang yang datang itu seakan-akan melihat masyarakat di Hadramut sudah berubah pegangannya seperti pegangan mereka juga. Maka dia pun kembali dan beritahu kepada ketua dan mengatakan, okey, Hadramut sudah settle, sudah berubah pegangan mereka, ikut kepada kita. Dan mereka pun kembali tanpa memasuki Hadramut untuk memerangi kepada masyarakat di Hadramut berkat dengan qasidah yang disusun oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. الشيخ عبد القادر كان همه الأمة كلها، كان مهتما بالأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها، وراثة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: وددت أن الدنيا كلها في يدي لأطعمها الجياع. ويقول رضي الله تعالى عنه يخاطب الناس ويقول لهم: إن السائل الذي يطلب الحاجة، إن السائل هدية الله إليكم فلا تردوا الهدية على مرسلها، فلا تردوا الهدية على مرسلها. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang dia mengambil berat tentang keadaan ummah, seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil berat tentang keadaan umatnya. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, andai dunia ini semuanya ada dalam tangan aku, maka aku akan gunakan dunia ini untuk memberi makan kepada semua orang yang lapar. Beliau juga pernah mengatakan bahwa orang yang datang meminta kepada kamu itu adalah hadiah daripada Allah kepada kamu. Maka kamu jangan mengembalikan hadiah itu kepada yang menghantarkan kepada kamu, yaitu Allah. Janganlah kamu tolak orang yang meminta, karena dia hadiah daripada Allah kepada kamu, untuk kamu kembalikan dia kepada yang menghantarkannya. ونحن في هذا المجلس المبارك نتوسل إلى الله برسول الله وبسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وبعباد الله الصالحين أن يكرمنا سبحانه وتعالى، وأن لا يصرفنا من هذا المجلس إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وأصلح شاننا وبارك في أولادنا
وأصلحهم وجعلهم صالحين وبارك في البلاد وبارك في العباد وهدى الله المسلمين وجمع كلمتهم على كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واصلح شؤوننا كلها ولا تسلط علينا أعداءنا وانصر الإسلام والمسلمين واحفظ البلاد والبلاد يا رب العالمين. احفظ بلاد ماليزيا وسائر بلاد المسلمين، رخي أسعارهم وكثر ثمارهم وبارك في أولادهم وبناتهم وبارك فينا وفيكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين.